ataupun belilah ataupun downloadlah dalam e-book dan sebagainya yang telah diterjemah lebih pada 100 bahasa di seluruh dunia ini. Dan kalau tuan-tuan memiliki kitab ini, tuan-tuan bolehlah untuk sama-sama belajar dalam satu tajuk yang hari ini kita akan sebut, iaitu renunglah dan juga kita diajar supaya bersyukurlah. Ini di antara perkara yang kita diajar supaya sentiasa ulang dan ulang dalam hidup kita ini, satu perbuatan yang baik yang bila kita ni boleh ulang dan kita boleh merenung dalam hidup kita dengan apa yang dalam hidup kita yang Allah kurniakan pada kita ini, maka akan terkeluar daripada bibir kita kalimah Alhamdulillah, kalimah yang menunjukkan kita rasa syukur dalam setiap apa yang terjadi pada kita ini. Dalam hidup kita ni kita kan dalam pada perjalanan hidup kita ni banyak ujian-ujian yang kadang-kadang ujian-ujian ini rasa bebanan pada diri kita, rasa tekanan dalam kehidupan kita. Ujian yang sedang kita semua lalui ini dipanggil ujian COVID misal contohnya. Ujian ini menyebabkan di kalangan kita rasa tertekan. Ramai di kalangan kita yang meniaga sebelum daripada ini hilang sumber perniagaan pada mereka. Ataupun ada di kalangan kita yang bekerja, kemudian dalam masa yang sama juga hilang pekerjaan. Ada di kalangan kita sebelum daripada ini banyak nikmat-nikmat yang Allah bagi pada mereka. Tiba-tiba hari ini Allah tarik nikmat-nikmat tersebut. Nikmat-nikmat itu dah tak ada dah. Sebelum daripada ni kita sihat-sihat. Kemudian hari ini kita mula diuji dengan ujian sakit. Berbagai-bagai penyakit yang kita deritai dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita diajar supaya orang mukmin ni orang yang sentiasa berfikir positif dalam hidup kita. Sentiasa kita nampak kebaikan. Ada hikmah, ada kebaikan yang Allah jadikan dalam setiap ujian yang kita lalui dalam hidup kita, supaya kita tak mudah rebah, ataupun hati kita tak jadi rapuh, ataupun kita tak berhadapan dengan perasaan kekecewaan, ataupun kita tak melayan perasaan stres yang dialami dalam hidup kita. Bagaimana caranya Islam diajar supaya kita buat dalam hidup kita ni? Sentiasa dalam hidup kita ni merenung, dan juga sentiasa kitanya bila kita renung, kita mensyukuri di atas apa yang Allah kurniakan pada diri kita ini. Setiap manusia ni seharusnya selalu mengingatkan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Memulakan perbincangan kita. Ni cara kita dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Kita diajar supaya kena ingat sepanjang masa yang kita ni sedang diberi nikmat oleh Allah. Kalau kita tanya, nikmat apa tu Ustaz yang Allah sedang kurniakan pada kita? Nikmat yang pertama Allah bagi pada kita ialah nikmat ijad dan nikmat imdad. Ini nikmat dalam hidup kita. Nikmat ijad ni maksudnya nikmat apa? Nikmat ijad ni maksudnya nikmat Allah jadikan kita manusia. Nikmat, Alhamdulillah, Allah pilih kita dalam banyak-banyak kejadian makhluk yang ada atas muka bumi ni. Allah pilih kita untuk jadi manusia. Allah, Alhamdulillah. Apa kata kalau Allah jadikan kita Doraemon, misal contohnya? Apa kata kalau Allah jadikan kita di katak puru, misal contohnya? Ataupun apa kata kalau sekiranya Allah pilih kita ni untuk jadi selain daripada yang disebut dengan manusia? Kan nanya kita tu, kita rasa pada diri kita tak sama dengan nikmat itu. Tapi Allah pilih dalam banyak-banyak nikmat yang Allah jadikan pada kita, Allah pilih kita jadi manusia. Jadi manusia ni nikmat ke? Nikmat. Alhamdulillah, jadi manusia. Dalam nikmat ijad, Allah sediakan nikmat imdad. Nikmat imdad ni maksudnya apa dia? Nikmat yang Allah sempurnakan perjalanan hidup kita. Walaupun kita lahir tak ada geran tanah, walaupun kita lahir tak ada anak kunci kereta, walaupun kita lahir tak ada yang disebut dengan, yang namakan dengan rumah dan seumpamanya, lahir dalam keadaan telanjang bogel, tapi Allah dah tulis dah nikmat-nikmat yang kita akan dapat dalam hidup kita ni dipanggil nikmat imdad. Nikmat imdad ni, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah telah ditulis tentang rezeki kamu dan apa yang dijanjikan oleh Allah pada diri kamu. Maknanya dalam hidup kita ni Allah nak tulis dah kita ni rezeki kita datang daripada mana.
Kan dalam hadis Rasulullah dah sebut dah perkara demikian. Waktu mana dalam perut ibu kita datang malaikat tiup ruh, fayunfakhu fihi ruh. Malaikat tiup ruh. Wa yu'maru bi arba'in kalimat. Lalu Allah arahkan pada kita untuk tulis tentang 4 perkara. Orang yang nak hidup ni ada 4 perkara ni telah ditentukan oleh Allah pada diri dia. Yang pertama bi katbi rizki, tulis rezeki kamu. Banyak mana rezeki kamu? Kat mana datangnya? Kemudian bagaimana jumlahnya? Bagaimana ni dipanggil wafis, ni rezeki yang Allah telah tulis pada diri kita. Yang kedua, wahai malaikat, kamu tulis tulis bikatbi rizki wa ajali, ajal orang tersebut. Bila kita mati? Bagaimana kita mati? Dan saat mana kita mati? Allah dah tulis dah semua. Kamu mati dalam kena COVID, kamu mati kena kencing manis, kamu mati kena penyakit jantung, kamu kena mati disebabkan kemalangan jalan raya. Tapi semua itu telah ditulis oleh Allah untuk orang yang nak hidup. Dalam kandungan ibu lagi dah tulis. Dia disebut demikian. 2. Yang ketiga, tulis wa amalih, amalan dia, kahwin dengan siapa, anak berapa orang, kemudian dalam keadaan tinggal di mana, kemudian kerja apa dia. Tulis, wahai malaikat, orang yang nak hidup ni. Dan yang keempat, tulis orang yang nak hidup ni tentang rezeki tulis pada diri dia, sama ada dia di kalangan ahli syurga ataupun di kalangan ahli neraka. Yang ni yang menyebabkan pada diri kita aja kita nampak dah ni nikmat apa dia? Nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat yang pertama yang Allah bagi pada kita. Nikmat yang kedua yang kita dapat lepas pada kita hidup di atas muka bumi ni, nikmat apa dia? Allah mula kecilkan sikit. Nikmat iman dan Islam. Tak semua orang Allah bagi iman dan Islam dalam hidup mereka. Oh, kita tengok orang yang cerdik-cerdik tak dapat pun iman dan Islam. Alhamdulillah, kita orang Islam, Allah pilih kita untuk bagi Islam. Kadang-kadang kita orang kampung je, orang tak glamour pun, tapi Allah tak bagi pun pada orang yang glamour, orang yang terkenal tersebut nikmat iman dan Islam. Manakala kita, Allah bagi pada kita nikmat iman dan Islam. Dan Allah bagi. Ni nikmat yang kedua yang terbesar. Patutnya bagi pada siapa dia? Bagi pada Joe Biden lah, nikmat Islam, iman dan Islam. Bagi pada Li Peng lah, Presiden negara China, senang ceritanya. Bagi pada orang-orang tu lah nikmat iman dan Islam. Tak. Allah mula kecilkan sikit lagi dalam hidup kita, nikmat iman dan Islam. Allah bagi orang-orang tertentu. Kadang-kadang kita tak terfikir pun. Alhamdulillah kita dapat nikmat ni. Nikmat apa dia? Keimanan. Semua kerana ada orang yang tak diberi iman. Orang diberi Islam saja. Iman tak ada pada diri dia. Ni perbincangan panjang dalam membicarakan dalam bab ini. 2, nikmat yang kedua yang besar. Nikmat yang ketiga yang besar, yang perlu kita renung dalam hidup kita ni, nikmat apa dia? Faqih dalam beragama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang nak diberi oleh Allah kebaikan dalam hidup dia, nak diberi syurga pada dia, Allah fahamkan dia tentang agama. Kerana nak faham agama ni tak ramai orang boleh faham. Ramai di kalangan kita sampai hari ni tak faham tentang agama dalam hidup dia. Dia agama ni sama dengan nafsu dia. Dia ingat ke agama ni sama dengan kehendak orang-orang tertentu. Agama tu bukan begitu. Agama ni Allah bagi pada orang yang tertentu je. Dalam ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bagaimana orang yang yasrah sadrahu lil Islam, orang yang dilapangkan dada dia untuk Islam dan dimasukkan dengan agama pada diri dia dan difahamkan oleh Allah tentang agama Allah kepada diri dia. Satu, dalam Islam diajar orang yang boleh faham tentang agama ni siapa? Orang yang faqih dalam agama ni al-ulama warasatul anbiya. Dalam ayat suci Al-Quran Karim yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut pada Allah di kalangan hamba aku ni yang disebut dengan ulama. Lalu bila kita ni diberi faqih dalam agama, boleh faham tentang agama ni, satu benda yang untung, kita kena rasa Allah nikmatnya aku. Sebab ada orang tak faham tentang agama, yang payah nak terima agama. Apatah lagi benda-benda yang disebut yang mendetail, yang basic pun dia tak faham tentang agama. Yang tentang Islam tu apa dia, agama tu apa dia, kadang-kadang yang paling basic dia tak faham.
Bagaimana dia nak boleh faham terhadap benda demikian? Allah kena faqihkan dia. Allah buka ruang dia untuk dia menjadi manusia yang faqih. Faqih ni maksudnya apa dia? Orang yang mendalam pengetahuan dia tentang agama, sehingga akan menjadi amalan dalam kehidupan dia tentang bagaimana hidup dia dengan agama pada diri dia. 3. Yang keempat, nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita ialah nikmat ikhlas dalam beragama. Lepas daripada nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat iman dan Islam, nikmat faqih dalam beragama, yang keempat, nikmat ikhlas. Ikhlas. Kerana tak ramai orang boleh jadi ikhlas. Dalam kita menyebut tentang Islam, tentang perjuangan, tentang apa dia, dalam hidup kita ni, semua tak mudah untuk jadi orang yang ikhlas. Payah nak jadi orang yang ikhlas dalam hidup kita ni. Lalu kita cuba kita perhati betul-betul. Kita ni boleh senang tak jadi ikhlas? Kalau kita dapat jadi ikhlas, maknanya kita buat tu bukan kerana nama, bukan kerana jawatan, bukan kerana harta, bukan kerana tapi aku buat ni kerana Allah. Dalam hidup kita ni, aku buat betul-betul kerana Allah. Maknanya orang ni diberi nikmat. Nikmat apa dia? Nikmat ikhlas dalam beragama. Kita sedang menunggu satu lagi nikmat yang besar dalam hidup kita ni. Kalau Allah bagi yang keenam ni, yang kelima ni, maka kita dalam keadaan demikian, kita diberi nikmat. Apa dia nikmat? Nikmat kita husnul khatimah. Nikmat yang disebut dengan kematian yang husnul khatimah. Kalau kita dapat nikmat yang kelima ni, beraya sakan kita, gembira kita, Allah sajalah yang tahu. Dan ulama-ulama bincang tu nikmat sampai nikmat husnul khatimah. Kemuncak dia panggil husnul khatimah dalam hidup. Setiap manusia ni cuba kamu ingat balik nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Kerana nikmatnya telah meliputi daripada hujung rambut hingga kedua telapak kaki. Allah bagi pada kita nikmat-nikmat yang banyak ni, daripada hujung rambut sampai kedua telapak kaki. Kesihatan badan Allah kurniakan pada kita. Keamanan dalam negara yang tak berperang, nikmat. Kemudian hutan belantara yang Allah kurniakan pada diri kita dengan ikan-ikan yang banyak, binatang-binatang yang hebat. Udara dan juga air Allah bagi pada diri kita ni, di mana Allah kurniakan udara yang cukup tenang dalam hidup kita, kemudian air yang jernih, serta masih banyak lagi lainnya adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu, wahai manusia. Kalau nak bilang, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kamu tu, tak terbilang banyaknya nikmat yang Allah telah kurniakan dalam hidup kamu. Demikian besar nikmat Allah yang telah dianugerahkan pada kalian. Allah kurniakan pada kita ini. Dunia ni beserta apa yang ada di dalamnya telah diciptakan oleh Allah untuk kamu. Untuk kamu. Maksudnya, dalam hidup ni, Allah jadikan segala-galanya untuk siapa? Untuk kamu, wahai manusia. Untuk kamu. Segala benda yang ada atas dunia ni untuk manusia. Manakala manusia itu sendiri, Allah sedang kurniakan, Allah jadikan manusia ni untuk mentaati perintah Allah. Allah jadikan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah menyediakan untuk kamu semuanya di atas muka bumi ni, semuanya untuk diri kamu. Khalaqalakum, Allah jadikan untuk kamu semua. Kamu tu sendiri aku jadikan tujuan untuk apa? Bila semua Allah jadikan untuk kita, maka dalam hidup kita ni sendiri Allah buat untuk apa? Kehidupan kita ni untuk jadi hamba pada Allah. Bila kita jadi hamba pada Allah, kita dapat apa dia? Kita akan tanya. Bila kita jadi hamba pada Allah, kita dapat apa, Ustaz? Dapat syurga, ganjaran yang disediakan oleh Allah kepada setiap hamba. Tetapi kamu tidak pernah menyedarinya. Segala nikmat yang Allah bagi pada diri kamu tak pernah menyedari, ni nikmat rupa-rupanya. Kamu menguasai kehidupan, tetapi tidak pernah mengetahuinya. Kamu menguasai segala kehidupan, tapi kamu tak pernah nak fikir dalam hidup kamu tu tentang nikmat-nikmat yang banyak ini. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan telah dia, yakni Allah telah memberikan nikmat-nikmat secara sempurna kepada kalian. Cuba kita tengok isteri kita, sempurna tak Allah jadi? Sempurna, alhamdulillah. Cuba tengok suami kita,
Sempurna tak? Alhamdulillah sempurna. Dalam hidup kita, kita tengok rumah tangga kita sempurna tak? Alhamdulillah sempurna. Yang Allah telah jadikan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sempurnanya pada kalian sama ada yang zahir maupun yang batin. Allahu akbar. Badan kita ni kan elok je Allah bagi darah putih, darah merah, dua-dua tu sempurna, balance di antara dua perkara. Sama juga air, sama juga dengan jasad kita dalam tu badan, semuanya sempurna. Allahu akbar. Mata sempurna, telinga sempurna, segala benda yang Allah bagi pada kita ni semua cukup lengkap. Kalau kita nak beli memang tak terbeli, tak terbayar. Sistem pergerakan mata dia pun cukup dah. Ni kelipan mata ni, kalau buat satu ketika tertutup mata kita ni tak terbuka dah. Payah nak buka, nak kena tongkat ni di kening kita ni, mata kita yang tertutup. Macam mana nak sebut bagaimana tergeraknya mata ni. Ni kuku kita yang Allah bagi ni sempurna sangat. Orang tanya, kuku ni untuk apa Ustaz? Allah buat kuku ni untuk apa ni kuku yang ada pada kita ni? Jawabnya, Allah nak suruh kita ni gatal kat belakang tu. Waktu mana gatal kat belakang tu, rasa sedap tak? Rasa, kan rumah-rumah orang zaman-zaman dahulu kan, ada tiang dekat rumah tu, orang berkilat dia tiang kat tengah-tengah tu. Kenapa? Garu belakang ni. Nak sebutnya Allah jadikan cukup sempurna dalam hidup. Allah jadikan dalam hidup kita ni, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Aku telah kurniakan pada kamu ni secara zahir, dalam keadaan yang zahir pun sempurna, batin kamu pun sempurna. Allahu akbar. Lepas kadang-kadang ada orang tak balance cara dia berfikir. Kadang-kadang bila dia tak balance cara dia berfikir tersebut, menjadikan diri dia ni kufur pada nikmat Allah. Bagi dia menyalahkan Allah. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa kulit aku tak jadi putih macam orang lain putih? Kenapa aku jadi kulit macam ni? Kenapa aku yang tak puas hati dengan nikmat Allah? Yang menyebabkan di waktu itu dia akan mula mengkufuri setiap pemberian yang Allah bagi. Na'udzubillah min dzalik. Kamu telah diberi sepasang mata kan? Kamu diberi satu lidah kan? Cuba kamu tengok betul-betul. Allah bagi pada diri kita. Allah bagi dua bibir kan? Atas dan bawah ini. Dua tangan kan? Dan Allah kurniakan pada kita dua kaki kan? Sempurna tak kejadian yang Allah jadikan? Cantik. Subhanallah. Kalau kita duduk menung, Masya Allah, cantiknya Allah. Kamu kurniakan pada kami. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan, wahai hamba-hambaku? Allah tanya demikian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah kalian yang rasa layak untuk kalian dustakan dalam pemberian yang Allah bagi ni, yang kamu nak bohong? Ya Allah, aku rasa nikmat tangan ni tak sesuai lah ya Allah. Tak boleh. Nikmat kamu nak dusta ni, tangan kamu nak dusta terhadap mata kamu. Pemberian siapa? Siapa yang bagi pada diri kamu? Tok kamu, nenek kamu, ayah kamu, ataupun ibu kamu? Tak. Yang bagi pada kamu ni siapa? Allah. Allah kurniakan pada kita segala-galanya. Degupan nafas. Semenjak daripada mula dilahirkan, mula bergerak, semua komponen-komponen dalam badan kita ni. Jantung, paru-paru, kemudian sebutnya buah pinggang, semuanya bergerak dengan sempurna. Berhenti dah sekarang? Tak berhenti-berhenti. Pernah rehat ke organ-organ ni? Tak pernah rehat. Semenjak daripada Allah ciptakan sampai hari ni, belum lagi rehat. Berapa tahun dah? 40 tahun lebih dah. Allah jadikan bergerak. Allahu Akbar. Kita bayang, kalaulah sekiranya enjin mesin yang bergerak itu tak berhenti-berhenti, dah berpuluh tahun tak berhenti, kadang-kadang agak-agak mesin tu boleh bertahan lama lagi tak? Mesin tu akan jam. Kerana pada tidak dia ada maintenance, tidak ada yang disebut orang jaga dan sebagainya. Akhirnya boleh meletup dan seumpamanya. Badan manusia ni Allah jadikan semenjak daripada lahir sampai hari ni tak berhenti-berhenti lagi. Organ dalaman ni bergerak. Kita ambil makanan masuk dalam mulut, kemudian lepas pada tu kita tak tahu dah macam mana sistem penghadaman dalam perut kita. Nikmat mana lagi yang kita nak dustakan dalam hidup ini?
Allah Subhanahu Wa Taala tanya, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Ada orang berani dia sebut bukan Allah lah yang buat ginjal kamu ni. Habis itu siapa yang sediakan kalau tidak Allah? Bukan Allah lah yang sediakan hati. Siapa kalau tidak Allah? Cuba tanya soalan, dipanggil. Allah kurniakan nikmat ni, Allahu Akbar. Seimbang. Nafas kita seimbang. Ni oksigen dalam badan kita ni, buatnya dia drop, turun bawah pada 50 je. Kadar bacaan oksigen. Allah jadikan seimbang 93, 95. Tiap-tiap hari kita ambil test untuk kadar oksigen dalam badan kita ni. Allah bagi tu cukup je. Satu hari Allah turunkan. Di waktu mana turunkan kadar oksigen dalam badan kita ni sampai bawah pada 50 tu, siapa lagi yang boleh tambahkan oksigen dalam tu badan kita ini sendiri? Allahu Akbar. Apakah kamu mengira bahawa berjalan dengan kedua kaki itu merupakan satu perkara yang biasa? Kamu ingat ke berjalan dengan dua kaki itu, kamu ingat ke perkara biasa ke? Allahu Akbar. Allah bagi pada diri kita berjalan dua kaki ni, tak boleh nak dibayang. Cuba tengok orang yang atas kerusi roda. Cuba tengok orang pakai kaki palsu. Cuba tengok nikmat yang telah ditarik itu. Manakala kamu berjalan dengan dua kaki, merupakan satu nikmat-nikmat yang biasa ke? Tak. Padahal masih ramai manusia lain yang tidak mempunyai kaki. Banyak lagi manusia lain yang tidak mempunyai kaki. Apakah kamu mengira bahawa diri tegak di atas kedua betis itu merupakan satu yang mudah? Dalam hidup kita ni, kita ingat bila kita boleh berjalan diri tegak dengan dua betis kita tu perkara yang mudah ke? Cuba tengok orang yang lumpuh tu. Cuba tengok orang yang tak boleh bangun tersebut. Terbaring tak boleh bangun. Kenapa dia tak bangun? Berdiri tegak di atas dua betis dia. Padahal masih ramai manusia yang lain kehilangan kedua betisnya. Cuba tengok orang lain yang kena bom dan sebagainya. Kaki mereka ini. Apakah kamu merasa nikmatnya tidur dengan memejamkan kedua mata itu sebagai perkara yang biasa-biasa? Allahu Akbar. Ramai mana di kalangan kita, bila dia tidur, dia rasa dia tidur tu perkara yang biasa je. Dapat tidur tu nikmat, bro. Senang ceritanya. Nak sebutnya pada diri kita ni, kita dapat tidur ni, boleh pejam mata, tidur lena pada diri kita. Allah saja yang tahu nikmatnya. Allah kurniakan nikmat tidur yang lena dalam hidup seorang. Sementara masih ramai manusia lain yang tidak dapat tidur kerana sakit yang mengganggunya. Nak gambarkan tentang mana orang lain tak boleh nak tidur kerana sakit mengganggu dalam hidup dia. Pejam mata, teringat ni sakit gigi. Kadang-kadang pejam dah mata. Tiba-tiba dalam hidup kita ni, tiba-tiba rasa panas dalam tu badan. Pejam dah mata dalam hidup kita. Tiba-tiba kita ni tak boleh tidur. Kenapa tak boleh tidur? Mana orang susah nak tidur. Nak gambarkan dalam hidup kita, Allah yang kamu ni letak aja kepala, kadang-kadang tak sempat letak lagi pun kepala. Tak sempat letak lagi pun kepala. Dah terlena dah kamu, dah dengkur yang panjang pada diri kamu. Kamu tak rasa ke itu nikmat yang Allah kurniakan pada diri kamu? Masya Allah. Kita kan penyombong kan. Kita ni kalau kita tengok, perhati betul-betul, cuba renung. Pernahkah kamu rasa berbohong ketika mana kamu dapat menyentak makanan yang lazat dan minuman yang sejuk yang kamu minum, sementara masih ramai lagi orang lain tidak dapat makan dan minum kerana hanya penyakit yang mereka sedang deritai? Allahu Akbar. Kamu tak rasa ke kamu boleh makan durian musangking, orang lain nak sentuh durian pun tak boleh? Kamu boleh makan dalam hidup kamu ni daging yang enak, yang sedap-sedap, daging korban. Orang lain berebut nak dapatkan daging korban. Masya Allah. Kamu boleh minum air sesejuk itu, air kosong, sejuk. Minum di saat mana panas yang terik. Kamu minum air nikmat Allah sajalah yang tahu. Banyaknya nikmat yang Allah bagi pada diri kita. Maknanya dalam hidup kita ni, nikmat yang diberi pada diri kita, orang lain nak minum air pun tak boleh. Orang lain sakit ni, ada orang yang kena kanser lidah, kanser mulut, sampai peringkat dia dalam keadaan yang tak boleh nak telan air. Ada orang yang sakit
tengkuk ni dalam keadaan yang sukar untuk bercakap, nak keluarkan suara, nak masuk makanan pun tak boleh. Kita ni asyik mengadu je terhadap makanan. Allah makan ni lagi, ala bihun lagi, ala nasi lagi. Kita sebut demikian. Seolah-olah yang diberi dalam hidup kita ni, kita tak nak rasa syukur langsung. Mulut kita patutnya sebutlah alhamdulillah, Allah kurniakan lagi nikmat dalam hidup. Dan pada diri kita tak rasa bahagia kan? Orang lain kan nak dapat suami pun payah. Orang lain tu bertunang putus, bertunang putus. Yang bercinta putus tu tak usah cerita lah nak sebutnya. Tapi orang lain tu nak sebutnya payahnya nak dapat jodoh. Yang kita ada suami, asyik bertengkar je dengan suami, asyik bertengkar je dengan isteri. Dah ada dah isteri bertengkar dalam hidup, tak habis-habis dalam hidup itu. Nikmat apa lagi yang kamu nak, wahai hambaku? Allah tanya demikian. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan? Kamu tu tak kena mandi bunga pun dapat jodoh dalam hidup kamu. Kamu tak perlu orang lain puas mandi bunga. Bukan bunga-bunga, mandi tai ayam senang cerita. So nak sebutnya susahnya nak dapat jodoh. Yang kita ni tak mandi bunga, tak mandi apa, mandi kat pai air begitu je dapat jodoh yang baik. Ya Allah jadikan dalam hidup kita. Yang tu pun kita nak bertengkar lagi, nak berkelahi lagi dalam hidup kita. Tak rasa syukur ke kita dapat anak yang seindah ini Allah kurniakan dalam hidup kita? Anak kita ni, orang lain nak dapat anak susahnya. Kita ni alhamdulillah tiap-tiap tahun dapat anak seorang sampai 16 orang anak. Nak sebutnya gambaran bagaimana kitanya Allah kurniakan nikmat-nikmat. Orang lain penuh dengan penyakit, kena sihir lagi, kena mandi bunga lagi. Orang lain susahnya nak dapat yang disebut dengan zuriat. Kita alhamdulillah Allah kurniakan pada kita. Renungkanlah betapa besarnya fungsi pendengaran ini. Ni telinga ni. Cuba perhati betul-betul. Besarkan fungsi dia. Pendengaran telinga ni. Di mana Allah menjauhkan kamu daripada ketulan, penglihatan, daripada yang disebut dengan ketulian. Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan telinga kamu ni pekak. Allah jadikan telinga kamu ni, orang susah-susah kat sana pun kamu boleh dengar lagi. Tak nikmat ke? Nikmat yang Allah kurniakan demikian pada kita. Penglihatan kamu terhindar daripada kebutaan. Kamu tak nampak ke? Mata kamu tu terang, nampak segala-galanya. Orang lain kena pakai spek lagi, kena buang katarak lagi, kena buat pembedahan mata lagi. Yang kamu ni, mata kamu tu terang je. Kenapa kamu tak tengok Quran? Kenapa kamu habiskan masa kamu dengan perkara yang entah apa-apa? Habis masa sampai berpindah-pindah tengok Facebook, berpindah-pindah tengok TikTok, berpindah-pindah mata ni. Dah 2-3 kali dah handphone tu jatuh atas muka, letup atas muka. Masih lagi kita membiarkan masa kita berlalu begitu saja. Dan ingatlah kulit kamu yang cantik, yang terhindar daripada penyakit gatal dan juga kudis. Ni kulit yang Allah kurniakan pada kita ni. Kulit yang Allah kurniakan pada kita ni, pegang tengok, ya Allah, bersihnya kamu jadikan kulit aku ni, ya Allah. Nampak tu badan kita ni, dalam kita nampak pula urat-urat yang disusun, wire-wire yang indah yang Allah Subhanahu Wa Taala susun daripada kulit yang Allah kurniakan pada kita. Allahu Akbar. Cuba tengok orang lain yang lebih indah lagi. Ni saya tunjuk yang diri saya, tuan-tuan, tentulah tuan-tuan yang diberi kulit yang lebih tulus, lebih mulus, lebih cantik lagi. Tiap-tiap hari pakai pula lotion, nak suruh kulit ni jadi cantik elok ni. Untuk apa semua ni? Untuk apa? Yang kita sapu lotion tangan kita, basuh sekejap basuh, sekejap kita basuh. Nikmat apa lagi yang kita nak kufuri dalam hidup kita ini? Allah kurniakan pada kita. Cuba kamu perhatikan betul-betul. Perhatikan juga fungsi otak kamu tu. Cuba kamu tengok otak kamu tu. Waras tak waras? Dengan orang lain. Orang lain tu nampak bingung je. Nampak tersembam je. Nampak orang lain ni payah nak berfikir. Kenapa Allah bagi nikmat pada kita senang untuk kita fikir? Senang je. Kita tak perlu berbelit-belit untuk nak fikir. Nak faham satu benda yang Allah kurniakan pada kita. Allah telah memberikan kesihatan akal sehingga terhindar daripada kegilaan yang menghinakan.
Allahu Akbar. Tengok orang lain tu bingung tu sampai jadi gila. Gila dia. Fikir tu jadi tak waras cara dia berfikir. Mula meracau, mulut dia meracau. Kenapa dia? Pemikiran yang tak boleh nak dipikir dalam hidup dia. Apakah kamu ingin menggantikan mata kamu dengan emas sebesar gunung Uhud? Atau kalau ada seorang datang, saya nak tukar 2 biji mata kamu tu, kamu cungkil, saya bagi kamu emas. Satu gunung Uhud yang besar tu. Gunung Kinabalu lah senang cerita. Gunung Kinabalu kita tukar dengan mata kamu. Nak? Gunung. Ataupun inginkah kamu menjual pendengaran telinga kamu seharga perak satu bukit? Harga perak satu bukit yang kamu jadikan. Apakah kamu mahu membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah kamu? Maknanya, kalau ada orang kata gini, lidah yang kamu bergerak tu kami potong, kemudian kami bagi istana pada kamu. Nak tak? Tak cerdik langsung orang panggil demikian. Namun kamu menjadi bisu. Apakah kamu mahu menukar kedua tangan kamu dengan butiran-butiran permata dan juga belian, tetapi kamu akan menjadi kodong? Nak tak dalam hidup kamu jadi demikian? Kita tukar. Tangan kamu kita buang, lengan ni kita buang, tapi kamu akan dapat permata-permata yang cantik. Kamu dapat yang disebut dengan berlian-berlian yang indah-indah, tapi dua tangan kamu tak ada. Kamu nak? Maknanya apa dia? Kamu kata, ya Allah, nikmatnya yang kamu kurniakan pada aku ni jauh lebih bernilai daripada perkara-perkara yang dipandang nilaian oleh manusia itu. Kamu sebenarnya telah meraup kenikmatan yang tiada terhitung dan kesempurnaan tubuh badan yang sempurna yang Allah bagi pada kita. Berdirilah depan cermin tu sekejap. Tengoklah dalam hidup kita ni, ya Allah, kamu kurniakan aku 2 biji mata. Kamu kurniakan aku 12 telapak tangan. Kamu kurniakan aku pendengaran yang hebat. Kamu kurniakan pada aku hati yang tenang. Tak bolehkah sebut Alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurnya aku ya Allah. Bangun-bangun tidur tu sebut terus Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali aku. Ba'dama amatana. Tadi aku dah mati dah, tapi aku hidup kembali. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kepada kamu aku akan kembali ya Allah. Dalam hidup kita kan, ni maknanya kita ni diberi nikmat yang banyak dah di sisi Allah. Bahkan kita hidup dalam keadaan ketidakpastian dan terperangkap dalam kesedihan. Kenapa kita jadi macam tu? Kenapa kita nak bersedih? Sedangkan Allah dah bagi dah nikmat. Nikmat yang banyak dah yang Allah bagi. Bukan siapa yang bagi, bukan orang-orang biasa yang bagi pada diri kita. Siapa yang bagi pada kita? Allah. Kenapa nak bersedih lagi? Kenapa kita nak letih lagi dalam hidup kita? Kenapa kita jadi terperangkap dengan cara berfikir mereka-mereka yang tak mensyukuri nikmat Allah? Syukurlah dalam hidup kita. Allah dah kurnia dah yang terbaik dah dalam hidup kita. Padahal kamu masih memiliki roti yang segar untuk disantap. Kamu boleh lagi kan makan nasi lemak. Nasi tu boleh buat lagi nasi jadi lemak. Kemudian siap lagi dengan telur. Ada lagi dengan timun yang dihiris. Kemudian nampak lagi cantik je yang disebut dengan makanan. Kamu kan sedap kan tu? Kamu boleh lagi telankan tu makanan. Kamu rasa lagi kan tu sedapnya nikmat makanan dalam hidup kamu. Air yang segar untuk diteguk. Kan kamu kan biasa kan minum air suam. Air kosong. Air kosong tu kamu minum. Air yang mineral. Kamu minum tu kan, bila masuk dalam tengkuk kamu kan, kamu rasa Alhamdulillah, nikmatnya ya Allah, sedapnya untuk diteguk. Kan kamu masih lagi diberi nikmat tidur dengan nyenyak kan? Allah sedang bagi pada kita ni, letak aja tangan, tidur atas telapak tangan kita ni, atas lengan tangan kita ni, lena berdengkur lagi. Alhamdulillah dalam hidup kita. Dan Allah masih lagi memberi kesihatan yang stabil pada diri kita. Saat mana orang lain sedang batuk, saat mana orang lain sedang diuji dengan COVID,
Orang lain sedang diuji dengan TB, dengan ujian-ujian yang banyak dalam hidup mereka. Tapi kita, Allah masih lagi kurniakan nikmat yang masih lagi sesegar ini, sesehat ini, senafas ini dalam hidup kita. Susah sangat ke kita nak sebut Alhamdulillah dalam hidup kita ini. Acap kali menikmati sesuatu yang telah hilang. Sayangnya kamu ni, benda yang hilang, itulah yang kamu nak kenang balik. Benda yang dah tak ada dah. Waktu mana dah tak ada dah, barulah nak mula kita. Kenapalah waktu mana ada dahulu kita tak buat? Kenapalah waktu mana suami saya ada dahulu, saya tak bercakap selembut ini? Kenapalah waktu mana barang tu masih ada pada saya, kenapa saya tak syukuri nikmat itu? Kenapa waktu mana saya ada kerja dahulu, saya tak rasa dalam hidup saya ni sebegini? Saya tak rasa nak syukur pada Allah. Kenapa? Kita ni bila dah barang tu tak ada, barulah kita rasa barulah pada diri kita ni rasa kehilangan. Di waktu mana dah tak ada, sehingga ada yang lupa mensyukuri apa yang ada di hadapan yang sedang dimiliki dalam hidup dia. Orang kita kan, dia masa ada dia tak syukuri, tapi masa dah tak ada barulah dia mula mengenang balik. Dah hilang, dah tak ada tu, dah habis dah nyawa dia, masa tersebut barulah dia nak menyesal. Kenapalah aku dahulu, dalam hidup dia kebanyakan demikian. Kamu merasa sedih kerana kekurangan material yang hilang tadi, padahal kamu masih memiliki kunci kebahagiaan. Sedangkan kamu ada lagi nikmat yang banyak. Kamu hilang tu sikit je, yang sepatutnya bila kamu hilang tu, kamu akan jaga yang masih lagi berbaki ni. Apa dia yang berbaki ni? Nikmat-nikmat yang ada sekarang ini. Padahal kamu masih memiliki kunci kebahagiaan, memiliki setumpuk kebaikan yang masih lagi berbaki dalam hidup kamu, kenikmatan, dan masih banyak lagi yang lain yang Allah kurniakan pada kamu. Oleh kerana itu, renungkanlah dan bersyukurlah. Syukurlah, Alhamdulillah, aku ada lagi isteri, aku ada lagi anak-anak, aku ada lagi suami. Alhamdulillah. Orang tu mula-mula isteri dia meninggal, kemudian suami dia pula meninggal, selang 2 hari je meninggal dunia. Anak-anak, Allahu Akbar. Kita, Alhamdulillah, Allah masih lagi kurniakan peluang untuk hidup. Allah masih lagi kurniakan, kita ada lagi isteri, kita ada lagi suami, kita ada lagi anak-anak, kita ada lagi keluarga, kita ada lagi rumah tangga, kita ada semuanya, kita masih lagi memiliki. Tetapi yang kita tidak miliki ialah rasa syukur saja. Yang kita hilang rasa syukur yang ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kamu itu, mengapa kamu tidak memandangnya? Afala tubsirun. Mengapa kamu tak pandang apa yang ada dalam tubuh badan kamu itu? Lihatlah diri kamu, keluarga kamu, tempat tinggal, pekerjaan, kesihatan, sahabat dan dunia sekeliling yang ada di sekeliling kita. Cuba tengok dalam hidup kita. Cuba tengok diri kita sendiri. Renung jadi. Tengok tu badan kita ni. Allah, kita akan sebut, ya Allah banyaknya. Cuba tengok keluarga kita. Alhamdulillah, ada adik-beradik. Kita ada lagi adik-beradik. Adik-beradik kita ni masih lagi kuat menguat di antara satu sama lain. Tak ada seorang pun yang angkat bendera putih. Nak sebutnya, masing-masing masih mengekalkan kemesraan adik-beradik. Adik-beradik kita ni saling mengingat, tanya khabar pada kita. Macam mana kak? Macam mana dek? Macam mana abang? Macam mana kakak? Masing-masing masih lagi bertanya khabar dan saling support di antara satu sama lain. Kan kita ada lagi keluarga yang hebat, sepupu-sepupu yang rapat dan di kalangan kita. Cuba kita tengok tempat tinggal kita kan. Nikmatnya tempat tinggal kita. Kita boleh tidur memanjang lagi, melunjur lagi. Dalam keadaan kita bukan kena tidur sambil duduk pun. Kita bukan kena dalam keadaan tidur sambil berdiri pun. Tapi tempat tinggal kita ni masih lagi lapang dan rehat dalam hidup kita. Cuba tengok pekerjaan yang kita ada, yang kita miliki hari ni. Walaupun orang lain dah kehilangan kerja, orang lain tak dapat kerja, tapi kita, Allah masih lagi bagi kerja. Dan juga cuba tengok kesihatan kita. Dengan usia kita ni, masih lagi Allah bagikan kesihatan. Orang lain terpaksa jogging, terpaksa
berhempas pulas menjaga kesihatan, makan pil itu, makan pil ini, nak jaga kesihatan. Namun kita masih lagi ada sahabat di sekeliling dunia kan. Sahabat-sahabat kita ni jalan je ke mana? Sahabat-sahabat yang ada bersama dengan kita. Dan janganlah kamu termasuk di kalangan golongan ya'rifuna nikmatallah summa yunkirunaha. Mereka mengenali nikmat Allah tetapi mereka mengingkari nikmat-nikmat tersebut, yakni mereka mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah kurniakan dalam hidup mereka. Na'udzubillah min zalik. Biarlah jadi orang yang hidup dalam keadaan mengenali nikmat Allah, lalu kita mensyukuri, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, di atas apa yang Allah sedang kurniakan dalam kehidupan kita, sehingga kan kita menjadikan diri kita ni kuat setiap masa dan setiap ketika dalam kehidupan kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik, pada petang yang baik yang sebegini. Mudah-mudahan dia memberi motivasi pada diri saya, memberi semangat dalam jiwa sahabat-sahabat yang berada pada petang yang indah ini, petang-petang minggu bersama dengan keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semua di kalangan kita orang-orang yang saleh, menjadi di kalangan kita orang-orang yang sentiasa di bibir kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada ruang dan ada ruang yang sedang diberi oleh Allah pada diri kita, lalu kita sentiasa mensyukuri nikmat-nikmat ini sendiri. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah memberi penajaan kepada kuliah-kuliah yang sebegini. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang share, sahabat-sahabat yang tak share, sahabat-sahabat yang like, sahabat-sahabat yang memberi komen, sahabat-sahabat yang terus bersama dalam siri-siri kuliah-kuliah kita ini. Terima kasih pada para penyumbang yang telah sama menyumbang membina masjid di Pulau Langkawi, yang saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi tersebut. Demikian juga di masjid di Kuala Terengganu yang saya sedang bangunkan juga di sana. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah menginfakkan sebahagian harta membangunkan juga yang disebut dengan Rumah Allah di Jerantuk Pahang, di Ma'had Tahfiz Matan di Jerantuk Pahang, dan juga di Ma'had Tahfiz di Shah Alam, dan juga sahabat-sahabat yang sentiasa memberi sokongan dalam setiap kerja-kerja yang kita lakukan ini. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.